Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar semua murid-murid? Moga semua sihat dan ceria untuk meneruskan pelajaran kita pada hari ini, iaitu pelajaran pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran ibadah pada tajuk azan dan iqamah yang Ustaz akan sampaikan sebentar lagi pada hari ini, pada siri yang ketiga ini dalam tajuk azan dan iqamah. Sebelum ni kita telah jelaskan berkenaan dengan maksud azan dan juga iqamah, maksud dan hukum azan itu sendiri, dan juga lafaz-lafaz yang dilakukan azan oleh muazzin. Dan pada hari ini kita akan lihat berkenaan dengan perkara sunat ketika azan. Perkara sunat ketika melaungkan azan. Siapa yang melaungkan azan? Itu dipanggil muazzin. Dipanggil muazzin. Muazzin itu adalah orang yang melaungkan azan. Ataupun panggilan kita semua kebanyakannya dipanggil Bilal. Sebenarnya nama sebenar bagi orang yang melaungkan azan adalah muazzin. Jadi ketika melaungkan azan, ketika muazzin melaungkan azan, ada perkara sunat. Sunat untuk dia buat ketika melaungkan azan tu sendiri. Yang pertama kita lihat, iaitu yang pertama, sunat ketika muazzin melaungkan azan itu dia menghadap ke arah kiblat. Masa nak melaungkan azan tu, tubuh badan dia tu menghadap ke arah kiblat. Itu bila kita menghadap ke arah kiblat ketika melaungkan azan, maka muazzin tersebut akan mendapat pahala sunat. Pahala sunat kerana menghadap ke arah kiblat. Yang kedua, sunat juga ketika melaungkan azan, iaitu muazzin itu berada dalam keadaan suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Diri dia tu suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Maknanya seorang yang nak melakukan azan itu mesti dalam keadaan suci daripada hadas kecil, iaitu dengan mengambil wudu, dan suci daripada hadas besar, iaitu dengan mandi wajib terlebih dahulu, kemudian mengambil wudu, barulah dia melakukan azan. Bila dia melakukan azan dalam keadaan suci dengan mengambil wudu, maka dia mendapat ganjaran pahala sunat. Yang ketiga, sunat juga ketika melakukan azan itu, seorang muazzin itu melakukan dalam keadaan berdiri ketika melaungkan azan. Berdiri ketika melaungkan azan. Sunat dia dalam keadaan berdiri, bukan duduk. Walaupun duduk dibolehkan, tetapi yang lebih mendapat ganjaran pahala di sisi Allah bila kita laungkan azan itu dalam keadaan berdiri. Kerana dengan berdiri itu boleh menguatkan lagi suara kita berbanding dengan kita duduk. Seterusnya, perkara sunat ketika melaungkan azan, iaitu muazzin itu mestilah seorang yang adil. Seelok-eloknya seorang yang melaungkan azan itu adalah orang yang adil, orang yang dipercayai, orang yang amanah. Kalaulah seorang yang tidak adil, kemungkinan boleh jadi laungan azan itu masih lagi tidak masuk waktu. Bila orang yang dipercayai, orang yang amanah, orang yang mempunyai akhlak yang mulia, maka orang dia melaungkan azan itu dipercayai oleh orang lain. Itu perkara sunat. Walaupun begitu, boleh sekarang ini semuanya dah ada masa, ada waktu menunjukkan masuk waktu azan itu sendiri. Walaupun orang yang tidak adil sekalipun boleh kita melakukan azan, tetapi yang lebih afdalnya adalah orang yang adil, orang yang berakhlak mulia, orang yang dipercayai. Seterusnya perkara sunat ketika melakukan azan, iaitu orang yang melakukan azan itu, muazzin itu mestilah bersuara yang nyaring dan lantang. Seeloknya muazzin itu mempunyai suara yang kuat,
lantang, boleh didengari oleh orang lain. Bukan suara yang lembut, suara yang lemah saja. Tapi seeloknya muazzin itu mempunyai suara yang nyaring dan lantang. Supaya apa? Supaya boleh didengari oleh orang lain. Tambah-tambah sekarang ni dah ada mikrofon, mendengar melalui speaker, walaupun suara mungkin lembut, tetapi yang lebih afdal dan untuk mendapat pahala sunat seorang muazzin itu semasa dia melakukan azan dengan suara yang kuatlah, supaya didengari oleh orang lain, kerana itulah tujuan laungan azan, untuk didengari oleh orang lain bahawa telah masuknya waktu solat. Seterusnya, perkara sunat ketika azan juga bagi orang yang melaungkan azan itu memalingkan muka ke kanan ketika menyebut kalimah hayya 'alas salah. Semasa muazzin melaungkan azan sampai pada kalimah hayya 'alas salah, maka semasa nak menyebut kalimah hayya 'alas salah itu, dia memalingkan muka dia ke kanan. Ke kanan, hayya 'alas salah, di samping serentak dengan ucapan hayya 'alas salah itu, dia palingkan muka ke kanan. Hayya 'alas salah. Itu antara perkara sunat. Kita memalingkan muka ketika menyebut kalimah hayya 'alas salah. Tujuannya untuk supaya didengari oleh sekeliling kawasan tersebut. Tetapi sekarang ni sudah ada mikrofon, speaker untuk didengari oleh orang lain lah. Itu antara perkara sunat. Dan yang seterusnya, perkara sunat ketika melaungkan azan, iaitu memalingkan muka ke kiri ketika melafazkan kalimah hayya 'alal falah. Bila sampai kalimah hayya 'alal falah, serentak dengan ucapan itu, kita palingkan muka kita ke kiri. Muka ke kiri. Hayya 'alal falah. Itu untuk didengari oleh sekeliling orang lain lah. Itu antara perkara sunat ketika melakukan azan. Seterusnya, kita mengucapkan kalimah taswib pada azan subuh. Kalimah taswib ini iaitu kalimah as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum ini dipanggil kalimah taswib. Kalimah ini hanya disebut ketika solat subuh sahaja. Semasa melakukan azan untuk solat subuh sahaja, didengari kalimah as-salatu khairum minan naum. Bila kita lafazkan as-salatu khairum minan naum ni, iaitu selepas hayya 'alal falah. Kita sebut as-salatu khairum minan naum, kemudian Allahu akbar, kemudian baru la ilaha illallah. Itu dipanggil kalimah taswib, khusus untuk solat subuh saja. Seterusnya, yang terakhir sekali, setelah selesai daripada melakukan azan, sunat kita melakukan doa, membaca doa selepas azan, membaca doa selepas azan. Itu antara perkara sunat ketika kita melakukan azan. Itu sahaja pelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan perkara sunat ketika azan. Moga-moga murid-murid dapat fahami dengan baik dan dapat kita laksanakan, amalkan dalam kehidupan kita. Tambah-tambah sekarang ni musim PKP, kan, semua berada di rumah. Sebolehnya sebelum kita melakukan solat fardu, kita melakukan azan dan kita cuba amalkan perkara sunat ini ketika azan. Moga-moga pelajaran kita pada hari ini dapat manfaat kepada kita semua, dan moga-moga kita diberi keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Sehingga kita jumpa lagi akan datang. Wallahu alam.